kebenaran sebuah kebenaran dan cenderungkan hati kita untuk menunjuknya, dan percayakan kepada kita kebatilan sebuah kebatilan, dan cenderungkan hati kita untuk membenci dan menjauhinya. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika ulul albab. Ya Allah, jadikanlah kita daripada golongan yang mendengar kata-kata dan mengambil yang terbaik dari kata tersebut. Mereka golongan yang mendapat hidayah Ta'ala, mereka golongan yang cerdik lagi pandai. Pertamanya dan selamanya mari kita sama-sama merafakkan syukur ilahi atas kesempatan yang diberikan oleh kita pada malam ini, malam Jumaat, malam yang berkat, untuk kita bersama-sama berkongsi tentang isu semasa ataupun tentang keadaan di sekeliling kita. Okay, sebelum boleh lanjut, saya Zelmi tanya saya punya biodata, tapi saya tak bagi. Sebab siapakah yang lebih layak untuk mengenakan penceramah kalau bukan penceramah sendiri? Betul. Sebelum itu saya scroll dulu perhatian. Ada orang bandar ni? Tinggi budak tinggi budak tu. Okay, ni saya punya handphone dan punya email. Email yang tak pernah buka sejak lama. Facebook, blog dan juga Twitter. Blog ni pun tak berapa hidup sangat. Cuma Facebook dan Twitter insyaAllah mana hidup lah. Okay, ni isteri saya dan anak. Ni gambar bulan ni padam kurus ni. So ini gambar nama. Okay, ni anak yang sama. Bukan semua, satu tapi collage gambar collage. Okay, ini kerja saya Jurujurusan Telekomunikasi di Petronas Sarigali. Biasanya berada di Petronas Twin Towers lah. Twin Towers jarang-jarang kadang pergi ke panggil fabrication ya, construction bagi kita buat pemutakan ni soal katanya lah. Makanya nak tahu apa. Okay, ni lagi kerja saya. Okay, penglibatan ataupun aktivisme saya betul-betul terlibat dengan aktivisme bercerita, ceramah, program dan sebagainya di Australia lah. Sebelum tu dah ada lah ikut dan sebagainya, tapi yang betul-betul mendapat pencerahan agung tu di Australia lah. Ataupun istilah kau panggil tu dilanggar hidayah kat sini lah. Mungkin yang antara program kami usul pulau, ceramah, naik band pulau, ni apa lekuk ni? Setiap hujung kereta dia lekuk. Sebab ni band kongsi lah, band kongsi untuk program dan sebagainya. Okay. Selain daripada itu, malah jadi aktiviti yang luas, yang syumul, bukan sekadar anak petak saja, tapi ada bersukan dan sebagainya. Ini raya yang beraya di Australia. Kita orang pakai baju Melayu ni bila nak ke masjid, orang boleh kata, oh nice pajamas. Orang putih kan tidur kan dia pakai baju lampu-lampu itu kan, lepas tu colourful macam-macam. Dia mana pula pakai colourful macam kita ni. So itulah, dia tak sindir apa, tapi dia just komen lah. Orang putih ni dia suka komen. Okay, ni antara camping memang sejuk lah.
kat sana. Okey. Okey, perkhidmatan saya ada Isma juga pada Mantik di Dengkil. JK Isma cawangan daerah Ulangan sinilah. Dari Isma juga saya pernah terlibat dalam Pembina lah. Okay, Pembina itu cawangan Pembina di Shell, ataupun sekarang dipanggil sebagai Pembina Magi. Usaha Agung Pembina Pusat 2010. Kemudian saya tak terlibat kemudian dengan Isma daerah. Okay, ini tak program kami lah. Ini pergi DKP punya daulah ke polis di Harum Manis. Tahu Harum Manis? Mangga Harum Manis. Perlis tu famous dia Harum Manis lah. Tapi juga Harum Manis ni polis Dilan. Harum Manis dah habis. So dapat apa yang dapat. Okay, ni saya Isma selain pada pembina semuanya ada wanita, ada kadia remaja, ada Nazim ni kanak-kanak kecil. Dan ada juga kita juga majlis utama. Okey. Okey. Saya sebenarnya tak suka belakang meja ni. Dia macam jauh kan. Boleh suara di sini tekankan. Okey, Wazatul Fiqh. Siapa pernah dengar perkataan ni sebelum? Angkat tangan. Siapa pernah dengar perkataan ni? Selain pada malam ni lah. Saya boleh sebut orang ni. Semalam. Okey, selain pada diploma. Saya pada pernah diploma dengan poster dan sebagainya. Siapa pernah dengar perkataan ni? Pernah dengar? Angkat tangan. Cuba angkat tangan ni sikit. Sikit. Pernah dengar? Serangan pemikiran pernah dengar? Psychological war. Pernah dengar Yes, actually sama lah. Ini bahasa Perancis, itu tu bahasa Jawa lah. Bahasa fiqh ni adalah ghazwah adalah peperangan, fiqh adalah pemikiran. Ialah satu usaha untuk mengubah pemikiran. Kenapa orang ubah pemikiran? Kenapa serang pemikiran? Kenapa kita bincang ni ghazwah al-Kebal? Kenapa kita bincang ghazwah fiqh? Okay. Supaya orang besok. Okay, lagi lain. Kenapa kita bincang pasal pemikiran? Kenapa tak bincang pasal ghazwah material, peperangan material, peperangan apa panjang-panjang? Tapi kita bincang ni je. Satunya kalau saya bincang peperangan panjang-panjang, nanti semua di label Al-Qaeda lah. So semua kena tangkap. So tapi kenapa kita bincang spesifik? Kenapa fit? Ya? The war of ideas. The war of ideas. Okey, lagi? Ideology. Peperangan ideologi. Bagi saya tak tepat. Bagi saya tak tepat ataupun tak menjelaskan. Lagi? Lain. Sini. Ni. Alhamdulillah malam ni lebih kurang seimbang walaupun sisters ramai sikit lah. Lebih sikit je. Sikit sama. Tak kira? Ada habis Tender. Cuba tak? Ada attendance tak? Saya nak panggil nama. Turun. Saya jawab kita tadi. Okey, satu soalan lain. Satu soalan pula. Mak Rempit. Mak Rempit, kalau kita ambil motor dia, adakah dia masih lagi digelar Mak Rempit? Masih, kenapa? Itu gelaran. Salah ya. Mak Rempit sekiranya dia ambil motor dia, adakah dia masih digelar sebagai Mak Rempit? Okey, siapa kata ya? Angkat tangan. Angkat tangan dia, tak perlu jawab. Okey, tinggi sikit. Siapa kata tak? Angkat tangan. Yang tak, angkat tangan.
Ya kan? Cuma bentuk lain kan? Cuma sekarang dah ada bentuk lain nak merempit bentuk basikal fiksi tu kan? Dia dia tak ada masalah dalam fiksi tu. Tapi bila dia jadikan untuk apa, buang masa, keluar malam-malam, tak buat apa tu berjalan kan? Bosan adalah orang hulur dadah ke hulur dan sebagainya. Jadi benda itu yang merosakkan. Jadi isu dia adalah isu pemikiran, isu jiwa. Sebab apa? Sebab in the end manusia adalah haiwan perasaan. In the end manusia adalah haiwan perasaan. Apa makna haiwan perasaan? Maknanya dia hanya akan buat sesuatu apa yang hati dia nak. Kan? Ikut suka aku. Hati dia nak. Paksalah macam mana sekalipun, awak seksa dia macam mana sekalipun, dia tak akan buat. Kalau dia buat pun sebenarnya buat dalam keadaan terpaksa. Sebab dia kat luar dia takut, tapi dalam dia masih lagi tak nak sebenarnya. Jadi itulah sebenarnya musuh melihat cara paling mudah untuk merosakkan sesuatu. Ini akan buat baik ataupun buat jahat. Okey, betulkah kita ancam? Ada naik match? Betul kita ancam? Jadi cerita-cerita ni betul ke? Ni kan, dalam tiuran kan? Dalam tiuran mesti orang kata, oh ni dalam tiuran ni kan? Tak ada apa-apa keuntungan tu. Tak ada apa keuntungan pun yang diperoleh. Okay. Betul ke kita diancam sebenarnya dengan, saya cerita lah, betul ke usaha? Mungkin dia tu memang bapak dia sendiri yang tak jaga dia macam tu. Mungkin tu je, betul ke tu? Next. Ada yang menafikan dan mengatakan umat Islam ni paranoid. Rasa je macam orang dia serang. Rasa sebab dia apa? Dia punya tuduhan, dia kata umat Islam ni dia terlalu lemah. Jadi dia pun meletakkan blame, kesalahan pada orang lain atas kelemahan dia. Dan umat Islam ni kok apa teruk lah, akhlak tak baik, tak dapat masa, macam-macam itu ni. So jadi sebab dia orang ni tak nak ngaku kesalahan diri dia ego dan sebagainya, umat Islam kata oh ni musuh Islam, tu rosakkan Islam. Okay. Tapi sebenarnya orang sebegini, orang yang kata bahawa umat Islam paranoid ni sebenarnya kalau yang paper sebenarnya banyak sebenarnya. Apa figure-figure masyarakat, politician dan semuanya kata oh kita umat Islam ni paranoid je. Tak apa sebenarnya. Tapi sebenarnya mereka ini tidak faham realiti dunia. Okey. Pertemuan baik dan jahat adalah sunatullah. Apakah sunatullah? Namanya graviti lah. Ataupun peraturan Allah Ta'ala. Kan? Seperti mana kita nak kenyang, kita kena makan. Dan sebenarnya kalau saya lepas ni, dia akan jatuh ke bawah. Itu graviti. Jadi kewujudan baik dan jahat adalah satu sunatullah. Sebagaimana bukti dia apa? Bukti dia kewujudan iblis. Kan? Ada iblis, maknanya Allah ciptakan iblis dan takkan mati sehingga ke kiamat. Kan? So mestilah iblis kan macam orang buat jahat. Jadi mestilah akan ada orang yang termakan jadi jahat. Jadi pertemuan di antara baik dan jahat adalah satu pertemuan yang akan berlangsung dari dulu sehingga sekarang. Dan lebih detail lagi, pertemuan di antara orang-orang bukan Islam, orang kafir dengan orang Islam adalah pertemuan yang akan berterusan daripada Nabi Adam sehinggalah ke sekarang. Kenapa? Walaupun kafir, dia lah bagilah dia nama apa sekalipun, Hindu ke, Kristian ke dan sebagainya,
Tapi pada hakikatnya dia punya ulama kata al-kufru millatun wahidah. Kekafiran itu adalah satu agama yang satu atau satu cara hidup yang satu. As long as dia boleh jatuhkan umat Islam, tak ada masalah. Bukti dia tuan. Semasa Palestin pertama kali jatuh pada tahun 1948 jatuh, US US yang pertama merupakan negara yang menghantarkan congratulations lah, mengucapkan tahniah kepada Israel. Dan Rusia sebenarnya pada masa itu berlaku masih lagi pertemuan antara, dia panggil Cold War kan, Cold War di antara US dan juga Rusia. So ini adalah masuk USSR pertemuan. Tetapi US siang tu dia mengucapkan tahniah, USSR malam itu tak cukup satu hari dia pun mengucapkan tahniah kepada Israel di atas tubuhnya negara Israel. Kan padahal ini dua pertemuan, tapi dia boleh bersatu pada tahap sedemikian. Kan even Barack Obama menang ini kan isytiharkan menang berbanding Mitt Romney. Tapi pada hakikatnya tukar Mitt Romney sekalipun, tukarlah Barack Obama sekalipun, kedua-duanya masih akan mengeluarkan polisi yang akan merosakkan umat Islam. Polisi terhadap Palestin akan berubah. Cuma siapa yang lebih ganas dia? Kemungkinan Obama dah cakap saya akan lebih ganas lagi. Itu dia menang. Okay, jadi al-kufru millatun wahidah. Okay, jadi sebenarnya untuk kita nak bergerak seterusnya, sebelum saya dapat terang sekalipun, awak semua kena setuju bahawa kita ni memang diancam. Memang ada ancaman, memang ada usaha-usaha daripada musuh Islam untuk merosakkan umat Islam. Kalau awak tak setuju dengan saya, maka perbincangan kita lepas ni hanya membuang masa lah. Hanya membuang masa. Jadi kita setuju bahawa memang adanya pertemuan, adanya usaha-usaha secara aktif yang cuba merosakkan umat Islam. Tak sepanas. Bukan panas dalam, panas luar. Okey, bukti-bukti bukti pertemuan antaranya orang Tarudah antara Yahud dan Nasara. Yahud dan Nasara. Ada merangkum saya punya lah. Sebab apa? Sebab Indian keduanya adalah sama. Millah kufrun. Al-kufru millatun wahidah. Okey, nice. Okey, lagi pertemuan antara ada batin. Walau la lafullahi nasa ba'dhum bi ba'd la fasadat al-ard walakin Allah dzul fadlin 'azim 'ala al-'alamin. Seandainya Allah tidak menolak atau mempertemukan sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rosaklah bumi ini, tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan ke atas manusia. Kalau tak pertemukan orang baik dengan orang jahat, maka akan terosak. Saya tak pasti kata-kata siapa, dia kata it's enough for evil to rule the world, for good people untuk to do nothing. Cukuplah untuk orang-orang jahat ni berkuasa di atas bumi ni, dengan hanya orang baik-baik ni diam saja. Bicara hal masing-masing, bicara hal keluarga je, tak usaha pun untuk lawan. Dalam ayat Al-Quran, fastakhaffa qaumahu fa'ata'u innahum kanu qauman fasiqin. Fir'aun ni kisah pasal Fir'aun. Fir'aun menakut-nakutkan, fastakhaffa maknanya dia takutkan, dia sobok dengan ancaman itu macam ni. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'u, dan mereka pun mentaatinya sebab dia takut-takutkan. Sebab apa? Apakah kaum Fir'aun ni boleh turut kepada ancaman Fir'aun yang ditahui zalim? Sebab apa? Innahum kanu qauman fasiqin. Sebab apa? Sebab orang rakyat dia ni sekalipun orang yang fasik. Maknanya orang yang dia fasik, maknanya dia tenggelam dalam dosa kecil. Dia tak sanggup nak lawan. Jadi buat zalim apa sekalipun, asalkan jaga dekat dia, dia takkan lawan. Sebab tu dah dia ikut. Jadi sama juga di dunia sekarang, kenapa kejahatan masih berlangsung? Sebab tak ada orang baik yang cukup kuat untuk melawan. Okey, next. Ini ayat lain. Walau ada semua yang sabaqtum bi ba'd la urjimat sawamu wa bi'u wa salawatun wa masajid yadhkuru fiha ismullahi katsiran. Dan sekiranya Allah tidak menolak atau mempertemukan sebahagian manusia dengan sebahagian lain, tentulah telah dirobohkan biara, resmi, gereja, rumah ibadah, orang Yahudi dan masjid
yang Melayu sebutkan nama Allah. Apa disebut sini? Disebut sebenarnya dengan kejatuhan umat Islam, bukan saja orang Islam yang sakit dan rugi. Bukan saja umat Islam yang rugi dengan kejatuhan khalifah, tetapi seluruh manusia akan rugi. Kan? Biara rosak, gereja rosak, rumah ibadah Yahudi akan rosak. Sebab dunia ini dikuasai oleh orang jahat. Kan? Sekarang pun, kan? Tengok Afrika Selatan lah. Afrika Selatan kebanyakan kalau Islam pun, tapi hidup dengan keadaan susah. Kan? Makan tak ada. Nigeria dengan scam macam-macam. Ada orang cerita kat Nigeria ni teruk tak teruk dia punya sosial dia. Jadi apabila dia ceritalah, kawan saya cerita pasal kawan dia pergi travel ke Nigeria. Travel ke Nigeria, isteri dia pakai gelang. Bukan saya gelang pula. Sabtu gelang kat tengok. Pakai rantai. Dia pakai rantai. Tengah jalan-jalan, orang naik motor datang depan dia, zium, potong kepala untuk ambil rantai. Suami dia sebelah gerak-gerak, tergamam. Yalah, kena sebelah dia isteri dia, tergamam. Jadi orang boleh easily pancung gitu untuk apa tu? Dia terlepas pun. Akhirnya pun. Jadi itu maknanya kerosakan yang berlaku di atas bumi ni kerana senyapnya orang baik bukan saja jatuh kepada orang Islam saja, tapi orang kafir sekalipun yang ditindas. US pun dalam negara dia pun orang yang lemah lah yang paling terus ditindas. Kan? Sebab orang baik tak ada bantu. Okey, next. Okey, Wazir Taufik, apakah yang anda perlu tahu tentang Wazir Taufik? Okey, ni kita masuk. Tadi boleh masuk dah. Okey. Okey, next. Okey. Wazir Taufik ni sebenarnya dah berlaku lama lah. Sejak zaman Nabi Adam dan sebagainya. Tapi kita ambil di sini sejarah secara aktif lah. Secara aktif dan kita nampak, kita letakkan kat sini sebab dia berlaku secara aktif dan secara kelompok lah. Bermula dengan secara betul-betul strategi secara besar-besaran. Okey, peperangan setelah ia bermula setelah kegagalan peperangan fizikal. Perang salib berlaku berkali dalam sejarah. Kita rekodkan. Siapa tahu? Ada PS berapa? PS1, PS2, PS3, iPhone 5. Ada berapa perang salib? Ada? 9. Pasal ada 9. Jadi kali perang salib pertama kalah, kali kedua dia menang dan dapat merampas Palestin. Kemudian kalah menang tapi macam dia kalah lah. Kalah sehingga ke-9 akhirnya dia pun tak tahu nak buat apa dah. Makanya memang takkan boleh menang sepenuhnya lah. Kan? Kalau ikut aggregate dia sebenarnya kalah lah. Secara aggregate dia macam campur-campur lah. Campur-campur ni orang bola kan. Campur-campur dia kalah juga. Jadi dia kata, tak jadi ni. Jadi cara kat kita nak kalahkan dia. Okey, apakah cara alternatif kita boleh ada selain pada gunakan peperangan lah, peperangan fizikal macam-macam. Okey. Jadi antara kisah-kisahnya adalah seorang Raja Perancis, sebenarnya King Louis XV1, 16 kot. King Louis ke-16 kata silapnya. Dia buat ekspedisi perang salib dan dikalahkan dan dia dirampas. Ditawan. Jadi khalifah pun hantar, kata kalau kamu nak tebus balik raja kamu ni, kamu kena bayar mas lah. Bayar mas dengan seberat laki ni. Tapi sementara King Louis berada di sana, dia perhatikan sekeliling. Dia tengok masyarakat umat Islam amat kuat dan dia cari apakah sebenarnya faktor yang menyebabkan mereka kuat. Dia tengok rupanya mereka ni kuat bukannya sebab sains tu, memang ada sains, memang ada teknologi, tapi bukan itu yang faktor utama, tapi adalah kekuatan jiwa dia. Mereka ni sangat dekat dengan Al-Quran, sangat dekat dengan Islam. Jadi dia tengok Islam ini sendiri, satunya sifat Islam dia boleh dia bertapak dalam jiwa manusia, walaupun sedikit dia akan menolak orang tu ke depan. Dia nampak itu sebenarnya yang membuatkan mereka ni. Jadi bila dia ditebus, dia kata kepada dia punya dewan dia kata kalau kita nak kalahkan orang Islam, kita kena jauhkan Al-Quran daripada
jiwa mereka. Jauhkan mereka daripada Islam, barulah boleh. Kan? Okay. Dia pun buat rancangan macam-macam. Di antaranya dia hantar spy dia, hantar spy dia pergi tengok apakah keadaan orang muda di sana. Jadi dia pergi. Spy dia jalan-jalan, tengok ada seorang anak muda ni tengah menangis kat tepi jalan. Dia bertanya, "Wahai anak muda, kenapa kau menangis?" Dia kata, "Saya menangis sebab mak saya tak pergi, saya pergi berperang." Sebab apa? Sebab saya tak habis hafal Quran lagi. Nangis dia. Jadi dia pun balik cerita kat raja dia kata, "Oh, sekarang bukan lagi. Sebab mereka ni masih lagi kuat." Lama-lama dia pun buat usaha dia macam-macam. Kan? Datang balik, tengok ada gak menangis kat tepi jalan. Dia tanya, "Kenapakah kau menangis?" Dia kata, "Aku menangis sebab mak aku tak nak belikan aku hamba wanita." Dalam Islam, hamba wanita ni boleh diperlakukan macam isteri lah. So dia menangis sebab dia tak boleh nak suka dia. Okay, jadi kita kata, okay, inilah masanya kita nak serang umat Islam. Sebab mereka dah takut. Sebab tentera yang punya senjata hebat mana sekalipun, kalau dia takut dia tak dipicu, tak beda kan, betul tak? Barilah bazooka ke, kebal ke, benda semua ke, kalau tak berani nak tarik, sama juga. Kan? Sama juga, Okay, next. Okay, sorry. Baik. Okay, serangan ini rancang sistematik bersepadu. Landasan utama menggunakan humanisme. Okay, dan kita akan terangkan. Okay, next. Okay, sasaran utama dia ini mungkin kita cuba lihat. Sasaran utama ni akidah. Dia cuba rosakkan akidah umat Islam. Dia cuba dia panggil usaha kristianisasi. Yang mana sebenarnya usaha kristianisasi ni, dia definisi kristianisasi adalah dia menjauhkan atau mengeluarkan umat Islam daripada agama Islam itu sendiri. Tapi tak semestinya masuk Kristian. Kalau masuk Kristian bonus lah. Tapi as long as dia keluar daripada agama Islam, maka berjayalah objektif dia. Itu adalah sebenarnya usaha kristianisasi yang sebenar. Fikrah, pemikiran lah. Pemikiran dia cuba dia cuba leraikan di antara kita punya kekuatan untuk bersandar kepada syariat Islam. Dia kata, ulama ni pendapat ni dah rapuh, tak sesuai dengan zaman. Kemudian ada yang lebih ekstrim kata hadis ni ada satu kumpulan panggil kumpulan hadis kan. Dia kata hadis ni mana dia boleh pakai hadis untuk keluarkan hukum. Sebab dalam Quran tak sebut pun hadis. Sebab saya ada pernah berdebat juga lah dengan orang yang hadis. Dia kata, mana ada Quran kata sebut ikut hadis? Tak boleh ikut lah. Macam tu cara dia semayang. Semayang mana ada sebut Al-Quran kan? Sebut buatlah semayang tapi tahu cara semayang kan? So dia nak apa? Dia nak sebenarnya nak supaya dalam Quran tu muncul perkataan hadis. Memang tak ada. Sebab hadis adalah satu istilah yang dikeluarkan ulama supaya mudah kita faham. Tapi ada dalam Quran, wa'atiullah wa'atiur rasul. Ikutlah Allah, ikutlah Rasul. Dah tu kan? Macam mana ikut Rasul? Alah, instrumen dia adalah baca hadis. Hadis. Instrumen dia. So dia jadi usaha-usaha musuh dia cuba leraikan fahaman semikian, leraikan lebih dalam lah, instead of bagi pening saja. Terus jadikan orang tu rasa Al-Quran ni tak sesuai dengan zaman lah, kena interpret balik. Ataupun yang yang Azri ingat tak yang jadi imam perempuan tu, Aminah Hudud. Dia kata Al-Quran ni ditafsirkan oleh orang lelaki, jadi bias kepada lelaki. Jadi tak boleh pakai, dia kata. Jadi dia kena buat sendiri. Alah, kalau perempuan buat, tak mungkin bias kepada perempuan juga. Sama je kan? Tapi tak. Kalau awak tengok sebenarnya kajian-kajian terhadap mengeluarkan hukum ni dalam Islam, ia sebenarnya adalah satu sains yang sangat hebat. Kaedah mengeluarkan hukum Islam, juga kaedah hadis, kaedah tafsir Al-Quran, sebenarnya satu sains. Dan kita je disogok sebab Islam ni mudah, jadi kita pun tengok satu hadis, boleh dah ni. Tak semudah tu. Okey, lagi. Akhlak, merosakkan akhlak, maknanya hubungan dengan parent, hubungan sama Islam, kan, potong beratur lah, kan,
apa buang sampah merata-rata lah. Itu antara manifestasi kan perosakan akhlak kan. Apalah tak hormat orang tua kan. Kalau di orang putihnya yang budak kecil dia borak dengan orang lagi tua, jauh lagi tua dia panggil nama je kan, panggil nama je. So tak ada akhlak di situ, rosak kan. Budaya maknanya dia ketepikan lah budaya-budaya yang Islami, ataupun dia hidupkan budaya-budaya yang maksiat. Contohnya macam kalau dalam masyarakat Melayunya macam mayung, budaya mayung, joget lambak, yang moden sikit karaoke. Karaoke kan sama lelaki je nyanyi nasyid apa. Kalau nyanyi lagu cinta jintun tu lain lah. Karaoke bagi saya tak salah. Tapi konten dan sebagainya. Tapi awak faham lah maksud saya. Okey. Dan juga izah. Izah maknanya rasa bangga kepada Islam itu sendiri. Saya ada satu gambar. Tak ada kat sini. Okay, ini merah. Rasa-rasa siapa lawan siapa ni? Okey, dia satu kali merah, satu lagi tim lagi warna biru tau dia. Malaysia lawan kan? Malaysia lawan Liverpool. Ni Malaysia lawan Liverpool di Stadium Jalil Road. Nah, ni gambar ni diambil oleh kawan saya lah. Dia pergi, dia tengok sana. Tengok sana dia ambil gambar. Okey. Warna apa ramai? Baju jersey Malaysia warna apa? Dan ada baju, ada nampak biru dan kuning dan hitam. Ada slip. Okay, ni antara lah contoh antara izah. Izah. Orang lagi sokong Liverpool, negara yang tak pernah, tempat yang tak pernah pergi sekalipun, orang yang tak kenal sekalipun, kan, agama lain, budaya lain sebagainya, tapi lebih sokong berbanding sokong Malaysia sendiri. Bahkan ada yang sampai tahap bila kan ni 3-1 kan? 6-3 bila Malaysia skor against Liverpool, ada yang kecewa. Malaysia skor against Liverpool, dia kecewa. Jadi itu contoh lah. Contoh mungkin contoh yang rambang yang terlalu umum lah, tapi nak antara bukti lah. Tak ada masalah kalau dia main Manchester United, tak masalah. Saya pernah main Manchester United juga. Saya tak kisah. Cuma yang nak tunjuknya antara sifat-sifat rasa bangga dengan asal usul kita, bangga dengan diri kita tu kurang. Apa kesannya kalau kita tak bangga diri kita sendiri? Tak ada yang tengah? Apa dia? Kata yang bangga diri kan tu yang bergambar. Apa jadi kalau kita tak bangga diri kita sendiri? Bangga dengan asal usul kita, tak bangga dengan family kita? Apa dia? Okey, bangga pasal lain. Okey, apa kesan bangga dengan orang lain? Loss identity, hilang jati diri, bahkan hilang confidence. Loss identity, tak confident pun. Okay, contoh kalau public speaking, public speaking. Okay, siapa di sini yang takut dengan public speaking? Kan kadang-kadang tak ada masalah, memang dia panggil gosofobia. Gosofobia.